selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan teori pendidikan karakter yang dikenalkan oleh Thomas Lincona. Terdapat 3 komponen utama yang terkandung di dalam teori ini, iaitu penaklukan moral, emosi moral dan juga tingkah laku moral. Penaklukan moral merujuk kepada pertimbangan ataupun pemikiran seseorang yang dilakukan secara rasional dan bebas, di mana mereka ini mampu untuk membuat keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur luar. Di dalam penaklukan moral, terdapat 6 elemen utama iaitu kesedaran moral, pengetahuan nilai-nilai moral, mengambil perspektif, penaklukan moral, membuat keputusan yang baik dan juga pengetahuan diri berkaitan moral. Okey, yang kedua adalah emosi moral, di mana emosi moral ini merujuk kepada perasaan seseorang yang mengandungi simpati, sentimen, prihatin dan belas kasihan. Hal ini menyebabkan seseorang itu akan mudah berasa malu, takut dan menyesal apabila melakukan perkara yang tidak bermoral. Terdapat 5 elemen yang berada di bawah emosi moral, iaitu hati nurani, penghargaan diri, empati, mencintai yang baik dan juga merendah diri. Okey, yang terakhir adalah perlakuan moral, di mana ia merujuk kepada tindakan yang diambil oleh seseorang hasil daripada keputusan yang rasional dan juga dan bertanggungjawab. Dapat 3 elemen di bawah tingkah laku moral, iaitu kecekapan moral, tingkah laku moral dan juga kebiasaan moral. Oleh itu, untuk menghasilkan tingkah laku yang baik, ia mestilah memenuhi 3 komponen utama, iaitu penaklukan moral, emosi moral dan juga tingkah laku moral. Okay, selamat pagi dan salam sejahtera murid-murid. Semua sihat? Baguslah kalau kamu semua sihat. Jadi saya berharap kamu semua dapat fokus pada proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Jadi saya mahu kamu keluarkan buku teks pendidikan moral tingkatan 4 dan simpan buku yang tidak berkaitan dengan pendidikan moral. Sebelum proses pembelajaran diteruskan, saya ada beberapa buah gambar ingin tunjukkan kepada kamu. Jadi saya mahu kamu semua ambil perhatian. Okey, untuk gambar yang pertama, apa yang kamu semua boleh faham dan kamu dapat melalui gambar tersebut? Okey, Mohan, boleh kamu tolong cikgu untuk jawab? Okey, betul. Di mana Mohan berkata semua orang boleh bercakap tapi tak boleh bohong. Tapi kenapa tak boleh bohong, Mohan? Oh, sebab berdosa. Betul, memang sebab berdosa. Okey, kita teruskan kepada gambar yang seterusnya. Gambar yang kedua pula. Okey, Lily. Apa pendapat kamu berkenaan gambar kedua? Okey, betul Lily, di mana wanita kena tindas. Tapi Lily, kenapa golongan wanita ni selalu kena tindas? Okey, tak tahu. Okey, tak apa. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, untuk gambar yang ketiga, Robert, boleh kamu bagi pendapat kamu berkenaan gambar tersebut? Okey, betul. Di mana seseorang itu stres. Ada tekanan dekat tempat kerja, di mana kejap-kejap kena buat laporan yang banyak. Lepas tu mereka terpaksa bekerja dengan lebih masa. Okey, terima kasih Robert. Okey, jadi melalui ketiga-tiga gambar yang telah saya nyatakan sebentar tadi, di mana ia mempunyai kaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu hak dan tanggungjawab warga negara. Seterusnya, proses pengajaran dan pembelajaran ini akan disambung oleh Cikgu Siti. Okey, kita hari ni kamu tahu kan kita akan belajar berkaitan dengan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia. Sebelum tu hari ni cikgu akan mengajar kamu berdasarkan slide yang cikgu paparkan ni. Okey, cikgu nak sebelum tu cikgu minta kamu untuk buka buku teks muka surat 106. Okey, semua dah buka ke? Okey, kalau buka dah, okey. Okey, cikgu akan pergi dulu. Sebelum cikgu nak pergi lanjut ke dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab kamu, hak kamu sebagai warga negara, cikgu nak bagi tahu dulu apa itu hak, apa itu tanggungjawab. Okey. Hak ni adalah kuasa yang diberikan kepada kamu untuk melakukan sesuatu ataupun untuk sesuatu asalkan kamu tak melanggar perintah ataupun undang-undang negara. Okey. Yang berkaitan dengan tanggungjawab pula adalah kesanggupan. Adakah kamu sanggup untuk menjalankan kewajipan kamu, kamu punya tugas sebagai warga negara untuk menjamin kedaulatan negara kita. Okey. Kedua-dua ni adalah saling kaitan sebagai kamu untuk jadi warga negara yang baiklah, yang bertanggungjawab macam tu. Okey. Cikgu nak masuk ke
perkara-perkara yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan ada 5 lah. 5. Okey. Nombor 1 iaitu perkara 5. Perkara 5 ni adalah berkaitan dengan kebebasan diri. Kebebasan diri iaitu kamu ni diberi kebebasan. Kebebasan, kamu tak boleh dilucutkan hak kamu ni. Kamu tak boleh dilucutkan nyawa kamu. Kamu tak boleh dilucutkan kebebasan diri kamu. Melainkan atas perintah undang-undang negara kita lah. Okey. Tanggungjawab kamu, kamu kena jagalah nyawa kamu. Kamu kena jagalah diri kamu, orang di sekitar kamu. Okey. Untuk nombor 2 iaitu perkara 6. Perkara 6 adalah berkaitan dengan keabdian dan juga kerja paksa dilarang. Di mana hak kita sebagai warga negara ni, kita tak boleh dipaksa untuk bekerja. Kalau kita tak mau kerja, bermaksud tak boleh, orang lain tak boleh paksa kita bekerja. Tambah-tambah macam contoh kita bekerja tanpa dibayar gaji. Contoh macam cikgu lah. Cikgu, ayah kamu, ibu kamu bekerja. Tapi dengan macam dipaksa sebabnya kami tak dibayar gaji, diancam macam tu. So negara kita tak bagilah perkara macam tu berlaku untuk menjamin kedaulatan negara kita. Okey, so tanggungjawab tu majikan tak bolehlah menindas kawan pekerja ni sebab majikan yang akan menguruskan pekerja-pekerja ni. Okey, untuk nombor 3 berkaitan dengan perkara 13. Perkara 13 adalah berkaitan dengan kamu punya hak terhadap kamu punya harta. Okey. Contohnya macam kamu ada harta, duit banyak, rumah, kereta dan sebagainya. Orang lain tak boleh lucutkan. Hak kamu adalah orang lain tak boleh lucutkan, orang lain tak boleh ambil harta kamu. Melainkan atas perintah undang-undang lah, undang-undang negara kita. Okey, tanggungjawab kamu, kamu kenalah bayar cukai. Kalau kamu ada, contoh kamu punya pendapatan tu melebihi, so kamu kena bayar cukai pendapatan macam tu. Okey. Okey, seterusnya adalah nombor 4 adalah berkaitan dengan perkara 8. Okey, cikgu nak perkara 8 ni sangat berkait. Sama-sama kamu pelajar kan. Okey. Kesamarataan ni cikgu nak bagi contoh lah. Contoh macam kamu ni pelajar. So, pelajar banyak kaum ni, banyak agama. So, cikgu ni perlu bagi pendidikan sama rata kat kamu. Cikgu tak boleh lah macam, okey, cikgu nak bagi dekat kaum Melayu saja. Kamu Cina, India, kamu belajar sendiri. Macam tu. Tak boleh lah macam tu. Kamu berhak untuk mendapat benda yang sama. Setiap kawan akan dapat apa-apa saja sama rata. Okey, macam tu. So, tanggungjawab ni kenalah bagi sama rata walaupun kaum apa kan. Okey. Cikgu nak bagi contoh lah. Contoh macam paling dekat lah sebab kelas ni kan. Contoh kelas ni ada pelajar yang pandai, ada pelajar yang kurang pandai. Okey, cikgu tak boleh lah macam ni. Cikgu kata, cikgu nak ajar pelajar yang pandai sahaja. Tak boleh lah macam tu. Sebabnya cikgu kena ajar sama banyak. Macam kalau pelajar pandai cikgu ajar macam tu, pelajar tak pandai pun cikgu nak ajar macam tu. Tapi kalau pelajar pandai, mungkin cikgu ajar sikit je, tapi dia boleh dapat dah ilmu tu. Macam pelajar yang kurang pandai, cikgu mestilah kena macam lebih banyak lah bagi supaya dia lebih faham dan dia boleh dapat ilmu yang cikgu sampaikan itu. Okey. So, bila cikgu buat sama rata, pelajar tak adalah memberontak macam pelajar yang contoh macam cikgu bagi dekat pelajar pandai saja. Mestilah pelajar yang kurang pandai tu memberontak lah sebabnya dia tak dapat pendidikan tu. Okey, so cikgu nak bagi tahu kat sini bahawa kena ada sama rata walaupun hanya di dalam kelas macam tu. Okey, untuk perkara yang untuk yang nombor 5 adalah perkara 10. Perkara 10 ni berkaitan dengan kamu diberikan kebebasan bercakap, kamu diberi kebebasan untuk berhimpun, kamu diberi kebebasan untuk berpersatuan. Okey. So, kamu ada hak lah. Kamu boleh nak menyuarakan pendapat kamu. Kamu boleh nak pilih, kamu nak undi. Macam tu musim mengundi. Ibu bapa kamu lah, kamu tak boleh lagi kan. Okey, macam ibu bapa kamu boleh lah. Dia nak mengundi mana pun dia boleh. Sebab tu hak dia. Dia boleh buat pilihan sendiri. Okey, tanggungjawab dia macam dia kena ni lah. Macam contoh kalau dia nak buat perhimpunan, so dia kenalah minta keizinan dari pihak berkuasa supaya tak menimbulkan isu. Lepas tu dia kalau bersuara pun janganlah sampai menyebarkan fitnah, sampai mendatangkan kemudaratan lah kat negara kita macam tu. Baiklah, kita sudah sampai kepada penghujung pengajaran kita pada hari ini.
Oleh itu, cikgu minta seorang wakil untuk memberikan refleksi tentang apa yang kamu pelajari pada hari ini yang berkaitan dengan tajuk hak dan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia. Baiklah Kevin, terima kasih di atas refleksi yang diberikan sebentar tadi. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya tahu akan apakah hak dan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Dan pada masa yang sama, kita perlulah mewujudkan suasana yang aman damai dalam memastikan setiap warga negara Malaysia dapat merasai kenikmatan hidup dalam suasana bermasyarakat. Dan cikgu harap kamu semua dapat mengaplikasikan dan mengetahui apakah itu hak dan tanggungjawab kamu sebagai warga negara, juga hak kamu sebagai pelajar, yang mana kamu merupakan aset penting kepada negara yang boleh membawa negara ke tahap yang lebih baik. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Berkaitan teori dengan pelaksanaan dalam rancangan pengajaran harian ataupun RPH. Kumpulan kami menerima tema unit 8 di dalam buku teks Pendidikan Moral tingkatan 4 yang bertajuk Hak dan Tanggungjawab Warga Negara Malaysia, yang mana tajuk ini merupakan tajuk yang penting dalam usaha untuk menanam nilai moral dalam diri para pelajar. Tema ini adalah bertepatan dengan sebuah teori pendidikan karakter yang dipelopori oleh tokoh yang bernama Thomas Lincona, yang mana merujuk kepada teori ini didapati bahawa teori ini menekankan kepada pembentukan 3 dimensi moral yang menjadi paksi kepada pembentukan tingkah laku ataupun karakter dalam diri seseorang. 3 dimensi ini merujuk kepada penaklukan moral, emosi moral dan juga tingkah laku moral. Baiklah, berdasarkan rancangan pengajaran harian yang disediakan, terdapat perkaitan di antara teori karakter terhadap pembelajaran yang dijalankan. Perkaitan ini dapat dilihat dengan jelas pada langkah perkembangan pelajaran, iaitu ketika menjalankan aktiviti pentaksiran secara bersemuka. Hal ini kerana sewaktu pelaksanaan aktiviti ini dijalankan, guru memberikan contoh ataupun situasi yang berada di dalam kelas. Kita ketahui bahawa di dalam kelas terdapat pelajar yang pintar dan juga pelajar yang kurang pintar. Guru bertanggungjawab untuk memberikan layanan yang sama rata terhadap pelajar tanpa mengira pelajar itu pandai ataupun kurang pandai. Hal ini bertepatan dengan perkara 8 yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia yang berkaitan dengan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia. Oleh sebab itu, situasi ini akan mempengaruhi perkembangan dimensi moral seseorang pelajar. Hal ini kerana bagi pelajar yang pintar, mereka sudah pasti dapat mengawal dan menggunakan penaklukan moral mereka untuk menghasilkan emosi yang baik dan mewujudkan tingkah laku yang dapat memberikan keuntungan buat diri mereka sendiri. Akan tetapi bagi pelajar yang kurang pandai pula, mereka perlu bersaing, dan untuk bersaing itu mereka perlulah menggunakan pemikiran mereka untuk menghasilkan penaklukan moral yang baik bagi mewujudkan emosi moral yang baik, yang mana apabila emosi mereka baik, mereka akan mempunyai semangat untuk terus belajar dan belajar supaya mereka juga dapat menjadi berjaya seperti kawan-kawannya yang lain. Dan pada akhirnya akan diakhiri dengan penghasilan tingkah laku yang baik, di mana melalui pengawalan daripada aspek penaklukan dan emosi akan menghasilkan tingkah laku yang baik, seperti mereka ini akan rajin mengulang kaji pelajaran, tidak memonteng kelas dan tidak akan sesekali ingkar kepada arahan dan kata-kata cikgu. Oleh itu, dapat dijelaskan bahawa 3 dimensi moral yang terdapat dalam teori pendidikan karakter ini dapat memberikan impak yang baik kepada seseorang sekiranya digunakan dengan cara yang betul dan tepat. Oleh itu, situasi yang digunakan oleh guru sewaktu pengajaran adalah bersesuaian dengan teori yang diajarkan, kerana melalui penerapan maka pelajar akan dapat mengaplikasikan apa yang diajar oleh guru di dalam kelas supaya mereka dapat mengamalkannya untuk kegunaan pada masa-masa akan datang. Teori ini amat bersesuaian bagi tajuk hak dan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia.